Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat tafsir peta topografi bagi geografi tingkatan 2. Sebelum itu kita cuba ingat semula apa yang kita belajar tentang cara membuat rujukan grid. Bagi soalan ini ialah ladang balau. Jadi kita tengok di manakah ladang balau. Kawasan ladang balau terletak dalam segi 4 ini, itu kawasan ladang balau. Jadi ingat semula kita baca daripada garisan timuran dahulu diikuti dengan garisan utaraan. Dan ingat juga bahawa untuk menentukan sudut mana yang kita akan tentukan sebagai rujukan grid, mestilah sudut di belah barat daya, ya, di sebelah sini. Jadi bila kita tengok sini ialah 63 garisan timuran diikuti dengan 31 garisan utaraan. Jadi jawapannya ialah RG 6331. Seterusnya, petunjuk di bawah menunjukkan jambatan. Ini ialah contoh simbol bagi jambatan. Jadi kita nak tentukan ini ialah pandang darat apa. Jambatan ialah buatan manusia dan bukan wujud secara semula jadi jawapannya mestilah pandang darat budaya, ya. Okey, untuk hari ni selepas kelas ni saya harap kamu dapat 5 objektif, 2 objektif, iaitu menyatakan langkah bagaimana untuk mentafsir peta topografi, dan yang keduanya ialah menghasilkan rangka tulisan tafsiran topografi. Okay, jom kita mula. Baiklah, ada 4 langkah awal sebelum kita boleh mentafsir peta topografi, iaitu langkah pertamanya ialah kita dapatkan gambaran keseluruhan peta. Di sebelah kanan ni ada satu peta ulu pendang. Kita tengok kawasan di mana yang tanah tinggi, kawasan mana yang tanah beralun dan kawasan tanah pamah. Kemudian kita tengok petunjuknya dan skala. Jadi kita dapatkan gambaran secara umum untuk peta tersebut. Langkah kedua ialah kita kena pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya berdasarkan simbol yang ada. Jadi daripada sini kita boleh tengok yang manakah pandang darat fizikal. Jadi pandang darat fizikal mestilah yang semula jadi. Contohnya macam sungai, ya. Dan ini ialah pandang darat fizikal. Manakala pandang darat budaya pula ialah tempat atau kawasan ataupun objek yang dibuat oleh manusia seperti padi sawah, kelapa sawit, tekar, jalan raya, jambatan dan sebagainya. Kita dah kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Seterusnya, kita kaitkan kedua-dua ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta dalam penulisan tafsiran kita. Dan akhirnya kita gunakan maklumat yang sedia ada. Apabila kita menulis tafsiran peta topografi, kita perlu jadikan 4 perkara ini sebagai panduan. Dalam menulis peta topografi, dinasihatkan kita menggunakan 4 perenggan. Untuk perenggan pertama, kata kuncinya ialah pandang. Di mana dalam perenggan pertama, kita senaraikan semua pandang darat fizikal, pandang darat budaya. Untuk perenggan kedua pula, kita gunakan kata kunci muka. Jadi pandang muka. Muka ni ialah kita tuliskan tentang bentuk muka bumi. Perenggan ketiga, ekor. Pandang muka ekor. Ya, ekor ni ialah dalam perenggan ketiga, kita nyatakan semua kegiatan ekonomi yang ada dalam peta topografi. Dan akhirnya ialah pertempatan. Pandang muka ekor pertempatan. Nyatakan pola pertempatan dan rujukan grid. Jadi ini ialah panduan semasa membuat tafsiran peta topografi. Sebelum kita pergi kepada contoh, kita uji sedikit ingatan kita. Ingat lagi perenggan pertama dalam menulis tafsiran peta topo yang perlu mengandungi apa? Ingat, ya. Perenggan pertama ialah pandang, perenggan kedua muka, perenggan ketiga ekor dan perenggan keempat pertempatan. Kita mestilah ada pandang darat fizikal, pandang darat budaya dan juga tajuk. Jawapannya ialah D. Kita cuba buat tafsiran satu peta topografi sebagai latihan. Okey, ini ialah peta jelantih. Jadi perkara pertama kita perlu buat ialah kita kena perhatikan keseluruhan peta, dan keduanya kita kena tengok mana yang pandang darat fizikal dan mana ciri pandang darat budaya. Kemudian kita kena kaitkan ciri kedua-dua pandang tersebut dan kita tulis tafsiran dalam 4 perenggan.
Jadi untuk yang ini, kita kena letakkan tajuknya. Tajuknya ialah, dan kita tengok keseluruhan pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal, fizikal, fizikal. Jadi yang lain ni ialah pandang darat budaya. Kita tengok cara menulis perenggan pertama. Ini ialah tajuk ni. Kemudian kita senaraikan mendarat dan pandang darat fizikal. Untuk perenggan kedua, kata kuncinya ialah muka, iaitu bentuk muka bumi. Jadi kita tengok kawasan di sebelah barat daya, di sini agak beralun ya, dan bertanah tinggi. Kita tengok kawasan sebahagian besar ialah tanah pamak sebab tak ada kontur. Jadi itu yang kita masukkan dalam perenggan yang kedua. Kita beritahu ada sebahagian besar ialah tanah pamak, sebahagian besar ialah tanah pamak dan barat daya kawasan tanah tinggi. Dan kita beritahu sedikit ya apa kegunaan kawasan tanah pamah dan kawasan beralun serta tanah tinggi tersebut. Terusnya ialah perenggan ketiga, eko. Kata kuncinya eko. Jadi di sini kita letakkan semua kegiatan ekonomi manusia di kawasan peta topografi ni. Tengok banyak kita dapat juga tengok padi sawah. Jadi kita boleh simpulkan bahawa kegiatan ekonomi di kawasan sini kebanyakannya melibatkan pertanian. Bagi contoh beginilah. Jadi kita tulis berdasarkan peta kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Tanaman yang diusahakan ialah padi sawah dan getah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai. Ya, padi sawah kawasan sini, padi sawah. Ini ada sungai. Jadi kebanyakan kawasan ni yang terletak di lembah sungai, kita ditanam dengan padi sawah dan tanah pamah di sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Tanaman getah pun diusahakan di kaki bukit dan tanah pamah. Jadi ini ialah tanaman getah dan getah ini diusahakan secara kebun kecil dan ladang, misalnya ladang Bukit Bukit. Jadi kita nyatakan kegiatan ekonomi bagi kawasan berterjentih dalam perenggan ketiga. Seterusnya perenggan keempat, ini ialah pertempatan. Jadi kita ceritakan kawasan yang melibatkan pertempatan. Jadi kita tengok semua yang bertitik macam berpetak hitam ni kan, ini pertempatan. Jadi Pekan Jabir, mana Pekan Jabir? Jadi kawasan tumpuan penduduk. Pola pertempatan berpusat. Kebanyakan pertempatan berpusat di Pekan Jabir. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti klinik, ya, ada klinik, balai polis, ya, pejabat pos. Satu lagi saya tak lupa, itu pejabat daerah. Jadi pertempatan berkelompok terdapat di ladang baharu. Pertempatan berjajar pula terdapat di segi 4666605. Jadi di sini kawasan sini adalah pertempatan berjajar. Itu 4 cara macam mana kita boleh buat pentafsiran peta topografi. Kita cuba ingat sikit apa yang kita baca tadi. Pola pertempatan seperti dalam raja dikenal sebagai pertempatan berpusat sebab banyak kemudahan sosial terletak di kawasan tersebut. Jawapannya ialah berpusat. Jadi kita susun idea berikut ke dalam urutan perenggan yang sesuai. Bila kita nak mentafsir peta, kan ada 4 perenggan. Kita nak susun yang mana satu yang kita mula dahulu. Mestilah pandang darat yang mula dahulu. Kemudian bentuk bumi. Dan yang ketiga ialah kegiatan ekonomi. Dan akhirnya kita tulis pola pertempatan. Jadi kita buat sini okay, akhirnya setelah kita dah selesai, dapat tak kamu menyatakan langkah bagaimana untuk mentafsir peta topografi? Ada 4 langkah ya. Kita tengok dulu keseluruhan. Kita kenal pasti pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Kita kaitkan dan akhirnya kita hasilkan rangka penulisan. Jadi bila kita menghasilkan rangka penulisan, bila kita buat 4 perenggan, mana perenggan pertama kata kuncinya ialah pandang, perenggan kedua kata kuncinya ialah muka, perenggan ketiga kata kuncinya eko,
dan perenggan untuk 4 kata kuncinya bertempatan. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye.